dengan niat dan doa yang demikian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dikurniakan kesempatan untuk meneruskan kuliah kita. Insya-Allah minggu lepas kita telah membaca kisah tentang sihir, ya kan? Zaman Nabi apa tu? Nabi Sulaiman. Ayat keberapa tu kita baca kemarin? 102. Oh, orang yang tak datang pun tahulah. Ya, ayat 102. Kisah tentang fitnah yang ditaburkan dan dilontarkan menuduh bahawa Nabi Sulaiman itu semasa hidupnya seorang tukang sihir, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahawa sihir itu diajar oleh dua makhluk yang namanya Harut dan Marut. Kita dah huraikan kemarin siapakah Harut dan Marut ini berdasarkan pandangan-pandangan tafsir yang berbeza. Ada ulama mengatakan Harut dan Marut ni dua malaikat. Memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan ujian kepada manusia, memberikan ilmu tentang sihir. Ada pula ulama tafsir mengatakan Harut Marut ini bukan malaikat sebenar-benar malaikat, tetapi dua orang yang dihormati dalam masyarakat mereka di bandar Babil. Kemarin kita katakan kerana mereka itu disanjung, dihormati, dipercayai, mereka seolah-olah dianggap bagaikan malaikat. Ada pula pendapat yang ketiga mengatakan bahawa Habil dan Qabil lagi, Harut dan Marut ini adalah dua orang pembesar, dua orang raja, berdasarkan kepada satu qiraat yang tidak membaca Malakaini tetapi membaca Malikaini, dua orang raja. Itu dah kita huraikan. Tapi lepas kuliah kemarin ada yang bertanya kepada saya, dia kata, Ustaz, macam mana boleh kita katakan bermula daripada zaman Sulaiman itu sihirnya dibawa datang oleh Harut dan Marut? Kan ceritanya tentang Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, pada zaman kerajaan Sulaiman. Macam mana boleh sihir waktu itu bermula? Padahal sebelum Nabi Sulaiman sudah ada Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa dulu ke Nabi Sulaiman dulu? Nabi Musa dulu. Dalam zaman Nabi Musa sudah ada cerita sihir belum? Dah ada kan? Bila tukang sihir Fir'aun kan ada. Bila diadakan pertandingan atas titah perintah Sultan Fir'aun, ahli sihir mencampakkan sihir-sihir mereka nampak seperti ular yang menjalar. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mencampakkan tongkatnya, ya kan? Itu merupakan satu mukjizat, bukan sihir, bukan silap mata. Lalu akhirnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun melihat tanda kebenaran Musa tadi, lalu mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana Ustaz, kata dia, macam mana boleh kita faham ayat kemarin mengatakan sihir itu daripada zaman Nabi Sulaiman, padahal sebelum Nabi Sulaiman telah ada Nabi Musa terlebih dahulu. Zaman Nabi Musa sudah ada cerita tentang tukang sihir, ya kan? Nah, kita terangkan begini.
Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat berkenaan, ayat 102 surah Al-Baqarah tentang Harut dan Marut di Babila, di bandar Babil, itu Allah bukan bermaksudkan bahawa Harut dan Marut itu berada ataupun berlaku zaman Nabi Sulaiman. Tak. Sihir sudah ada sebelum itu, bermakna Harut dan Marut sebelum itu lagi, sebelum Nabi Sulaiman, sebelum Musa alaihi salam. Ya kan? Cuma dalam pangkal ayat nak menceritakan bahawa dalam zaman Nabi Sulaiman itu terdapat fitnah, terdapat dakwaan menuduh bahawa Nabi Sulaiman itu melakukan sihir. Ya kan? Jadi itu tuduhan yang dilontarkan terhadap Nabi Sulaiman. Tapi cerita Harut dan Marut jauh sebelum Nabi Sulaiman ada. Ya kan? Nah, itu harus kita faham ayatnya. Jangan kita lihat kita kata wah tak konsisten lah, dia tak sejalan. Cerita ayat yang satu dalam Quran mengatakan zaman Nabi Musa sudah ada sihir, yang satu lagi kata zaman Nabi Sulaiman baru mula sihir, ada Harut dan Marut. Tak. Ya, Harut Marut sebelum itu lagi. Ya. Baik. Mudah-mudahan dapat difahami maksud saya ni ya. Baik. Nah, kita dah lihat kemarin daripada mula kuliah kita kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Kemudian selepas kisah Nabi Adam, kita pindah Nabi apa kemarin? Nabi Musa alaihi salam. Betul. Selepas Nabi Musa, kita pindah cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang kita nak pindah, nak patah balik Nabi Adam, kemudian kisah Nabi Musa. Nabi Musa selepas Nabi Adam, sudah tentu kan. Lepas Nabi Musa kisah Nabi Sulaiman. Memang Nabi Sulaiman datang lepas Nabi Musa. Tapi sekarang nak ghostan balik kepada kisah seorang Nabi yang merupakan daripada keturunannya lah lahirnya Bani Israel, dan termasuk juga keturunan kaum Arab. Sebab kalau kita baca daripada kemarin kan ada perbalahan ataupun krisis orang-orang Bani Israel itu, ditunjukkan kedegilan mereka, tak mahu terima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada di dalam hati mereka itu sangkaan bahawa yang mulia hanya mereka. Keturunan dia saja yang sepatutnya dapat jadi nabi, yang sepatutnya dipilih menjadi rasul. Mereka ternanti-nanti Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir daripada kalangan keturunan mereka. Tapi akhirnya yang keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang Arab, bukan daripada keturunan Bani Israel. Nah, sekarang kita nak lihat ayat. Allah mengajak lihat balik. Kamu nak kata kamu lebih mulia, wahai Bani Israel. Kamu menolak kalau Allah tu pilih Nabi daripada keturunan Arab. Padahal kamu Bani Israel, dengan dia orang Arab, asal daripada datuk yang satu. Ya kan? Datuk yang satu. Siapa datuk itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya kan? Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim datang Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail keturunannya orang Arab. Daripada Nabi Ishak anaknya ada Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub itu keturunannya Bani Israel. Datuknya sama, Nabi Ibrahim. Nah, kita nak lihat kisah Nabi Ibrahim. Masih dalam surah Al-Baqarah. Ayat keberapa agak-agak? Ayat keberapa ya? Saya pun cari mana dia. Ayat 124. Ayo kita perhatikan bersama. 1, 2, 4. Boleh? Pelan-pelan cari. Yang nak ambil mashaf boleh ambil dulu. Rak-rak ada, Qurannya banyak belum disentuh. Yang canggih-canggih pakai smartphone dipersilakan. Surah Al-Baqarah ayat 124. Ayat yang bermula dengan kalimah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ada? Boleh? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya. Bikalimatin, diuji dengan beberapa. Hari tak ada orang bawa kitab tafsir terjemah yang dekat-dekat. Orang semua pakai WhatsApp, pakai smartphone aja, dia tak ada terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, bi kalimatin fa atammahun, lalu Ibrahim dapat menyempurnakan kalimat-kalimat ujian itu. Apa kisah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Bani Israel, malah mengajak umat manusia seluruh, untuk mengingat kembali peristiwa betapa Nabi Ibrahim itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat, maknanya dengan beberapa ketentuan Allah. Kalimatin, dengan beberapa ketentuan Allah. Allah yang tetapkan ujiannya, Allah yang tetapkan cobaannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam telah mampu dan berjaya menyempurnakan kalimat-kalimat ujian itu. Maknanya ujian-ujian yang ditetapkan oleh Allah itu. Oh, saya suruh belajar yang tengok. Baik. Apakah ujian yang telah dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampaikan dikatakan oleh Allah, Nabi Ibrahim berjaya menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita tahu siapa pun insan yang Allah pilih diutus menjadi Nabi dan juga yang menjadi Rasul, pasti tidak akan terlepas daripada menghadapi ujian dalam menjalankan tugas yang ditentukan oleh Tuhan. Ya kan? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Di antaranya kalau kita lihat, Nabi Ibrahim itu seorang yang beriman, diberikan hidayah oleh Allah, mendapat wahyu, tetapi bapanya sendiri tidak beriman. Ya kan? Malah bapaknya itu seorang apa? Tukang ukir dan tukang buat patung sembahan yang menjanjikan sebagai berhala. Anaknya Nabi, anaknya dapat wahyu, anaknya mengajak manusia untuk beriman kepada Allah yang satu, anaknya mengajar manusia bahawa Allah itu tidak boleh disyirikkan dengan apapun sesuatu. Apatah lagi kalau sampai hendak menyembah dan mendewakan patung-patung yang diukir oleh tangan manusia sendiri. Sedangkan patung ini tidak punya kuasa, tidak boleh membawa manfaat kepada sesiapa, tidak boleh memudaratkan apapun. Tapi bapaknya sendiri tukang buat patung.
yang dijadikan bahan sembahan. Tuan, itu kan ujian, bukan senang. Kalau kita sebagai contoh, kita menjadi seorang insan dalam keluarga, kita ini mengajak manusia kepada kebaikan. Kita mengajak manusia, mari kita buat sama-sama sukarela, katalah bantu masjid. Tetapi dalam keluarga kita sendiri, orang tua kita itu orang yang memang menyampah, membenci, mengutuk, mengata masjid sebagai contoh. Satu ujian yang berat, ya kan? Tetapi itu berjaya dilalui dan dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa ujian Nabi Ibrahim lagi? Ujian Nabi Ibrahim kan yang sampai ditangkap oleh raja apa agak-agak tuan-tuan namanya? Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang berkuasa dalam masyarakat Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai ditangkap oleh si raja tadi, lalu dihukum. Hukum apa? Hukum dicampak ke dalam api, nak dibakar. Tetapi dengan tabah Nabi Ibrahim tidak goyah sikit pun, tidak goyang pun hatinya, tetap dengan keimanan. Nak bakar, bakarlah. Nak bunuh, bunuhlah. Yang penting pertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Ujiannya berjaya dilalui oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan, kalau kita lihat ada riwayat menceritakan Nabi Ibrahim itu bila hendak dicampakkan ke dalam api, datang malaikat Jibril. Tuan boleh baca dalam kitab-kitab tafsir. Ada riwayatnya menceritakan beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril, tanya, "Ya Ibrahim, kamu perlu tak bantuan aku sekarang ini?" Apa kata malaikat, ataupun apa kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril? Dia mengatakan, "Wahai Jibril, kalau bantuan daripada engkau lah, aku tak perlu," kata Ibrahim. Subhanallah. Malaikat Jibril datang nak tolong. Malaikat Jibril kalau tolong tu, subhanallah, Namrud dengan tenteranya, dengan apa pun kuasa, semuanya tu boleh hancur kalau nak menghadapi tentangan daripada malaikat Jibril. Datang bawa tawaran, "Ibrahim, perlu bantuan aku?" Ibrahim kata, "Kalau bantuan daripada engkau wahai Jibril, aku tak perlu." Kenapa? Sebab pergantungan Ibrahim hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bila dicampakkan ke dalam api, Allah perintahkan, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, engkau jadilah sejuk, dingin dan selamat untuk Ibrahim. Itu yang dicampakkan ke dalam api pun tetapi tidak terbakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat. Bukan sihir tu, mukjizat. Agak-agak Raja Namrud beriman dah. Agak-agak satu kampung ikut beriman tak? Tak juga. Yang beriman hanya segelintir. Dah nampak depan mata begitu hebat tanda kebesaran Allah dan tanda kebenaran Nabi Ibrahim alaihi salam, tetap tidak mahu beriman. Ada ujian yang lain lagi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan kampungnya, tinggalkan negerinya, pergi keluar, pindah tempat lain. Kalau kita lah, kat situlah rumah kita, situlah negeri kita, itulah tempat harta benda kita, itulah saudara mara kita kat situ. Nak suruh pindah keluar bukan satu perintah yang senang dan mudah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nabi Ibrahim laksanakan, Nabi Ibrahim buat, berjaya, dia sukses. Kemudian berumah tangga. Nabi Ibrahim lepas berumah tangga tak dapat anak, lama tunggu, lama sangat, sampai kahwin isteri lagi satu, ya kan? Tuan-tuan tahu tak, agak-agak tuan-tuan lah, Nabi Ibrahim itu dikurniakan oleh Allah anak yang bernama Ismail alaihi salam ketika umur Nabi Ibrahim berapa tahun agak-agak. Dalam kebanyakan riwayat yang ada mengatakan umur Nabi Ibrahim sudah melepasi 80 tahun. Bayangkan tuan-tuan, orang lain dah jadi kakek dah. 80 tahun tu cucu, jangan kata cucu dah, cicit berderet dah. Nabi Ibrahim umur dah lebih 80 tahun baru dikurniakan oleh Allah anak yang ditunggu-tunggu selama itu, Nabi Ismail alaihi salam.
Tapi ada ujian lagi. Bukan maknanya dah tunggu lama, dah sabar lah. Kalau kita dah pergi jumpa macam-macam spesialis dah, ya kan? Jumpa pakar sana, pakar sini, hospital sana, hospital sini, sampai umur 80 tahun. Tuan-tuan, kalau 80 tahun masih belum dapat anak, masih ada harapan tak kita? Sudahlah Ustaz, ya kan? Allah kurniakan nikmat, dapat anak, datang ujian lagi. Disuruh bawa anaknya dengan mak budak itu keluar daripada tempatnya, hantar tempat jauh, hantar ke satu lembah yang pontang, yang tandus, yang gersang, yang tidak ada apa-apa, sumber air pun tak ada, tanam-tanaman pun tak ada. Disuruh tinggalkan kat sana. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim laksanakan tak? Laksanakan. Apa nama tempat lembah tu sekarang ini? Namanya apa? Mekah. Kemudian Allah pelihara. Di situ Allah keluarkan sumber air. Orang-orang yang melintas pula dalam perjalanan daripada satu bandar ke bandar yang lain, bawa bahan perniagaan lah semuanya, kebanyakan lalu tempat itu. Orang datang, orang berkumpul sebab ada sumber air. Dah jadi satu pekan. Tapi nak jadi cerita, sebelum orang ramai datang tempat tersebut, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Dahlah dapat anak lambat, disuruh hantar tempat jauh-jauh. Sampai satu masa Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anak kau. Ya kan? Disuruh sembelih Tuhan. Ya Allah, aku dah tua-tua gini baru dapat anak satu, disuruh campak jauh-jauh. Dah campak jauh-jauh, alhamdulillah umurnya panjang sikit, dah disuruh sembelih pula. Ya kan? Nabi Ibrahim laksanakan ke tidak? Laksanakan. Sebab begitulah keyakinan seorang nabi terhadap Tuhannya, bahawa dia meyakini Allah tidak akan menzalimi dan menganiaya hamba-hamba yang dikasihinya. Sudah hampir hendak disembelih si anak, Allah pun gantikanlah dengan seekor kambing, ya kan? Jadi banyak ujian Nabi Ibrahim lalui. Allah tentukan ujian itu, Allah tentukan ujian ini, Allah perintahkan begitu, Allah perintahkan begini. Kata Allah akhirnya fa'atammahun, dan Ibrahim itu berjaya menyempurnakan ujian yang ditentukan oleh Allah. Fa'atammahun. Lalu Allah mengatakan, qala, Allah berkata, inni, sesungguhnya aku, ja'iluka, menjadikan engkau wahai Ibrahim, linnasi imaman. Aku jadikan kamu wahai Ibrahim, aku lantik kamu wahai Ibrahim sebagai imam kepada sekalian manusia. Allah kasih hadiah, tanda kemenangan Nabi Ibrahim tabah melaksanakan ujian yang ditetapkan oleh Tuhan. Kerana ketabahan tadi, kerana kesungguhan tadi, kerana keikhlasan tadi, Allah lantik Nabi Ibrahim jadi apa? Jadi imaman, jadi imam kepada manusia. Apa makna imam tuan? Kita biasa kalau sebut imam tu yang kita bayangkan dalam solat lah, depan imam, kita kat belakang jadi makmum. Tetapi perkataan imam tu sendiri dalam segi bahasa, imam maknanya ketua, ya, pemimpin. Imam maknanya orang yang diikuti oleh orang lain. Sebab itu ada kaedah dalam fikih kita disebut innamal imamu liyutamma bih. Imam itu jalankan tugas semata-mata supaya dia diikuti oleh orang lain. Orang lain maknanya makmum lah, ya kan? Itu kaedah. Maknanya bila kita solat jamaah, makmum tak boleh buat apa-apa mendahului imam. Yang namanya imam, dia buat orang ikut. Bukan jadi imam kalaulah orang lain buat dulu, imam yang ikut, kan tak jadi. Sebab itu tidak dibenarkan dalam agama kalau imam belum rukuk, kita dah rukuk dulu. Ada ulama sebagian mazhab mengatakan batal solatnya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak batal tapi berdosa hukumnya. Sebab berhadapan dengan Allah, menghadap Allah dalam ibadat tapi tak ikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi imam maknanya pemimpin.
ketua yang diikuti oleh orang lain. Dan perlantikan Nabi Ibrahim, Allah lantik jadi imam tu bukan sebarang pemimpin, bukan sebarang ketua, tetapi ketua yang membawa wahyu daripada Allah, pemimpin yang mengajak manusia, memimpin mereka mendapatkan keridaan Allah untuk tunduk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi Ibrahim menjadi imam ni bukan kepada kaumnya sahaja. Kalau kita lihat, linnas, imam kepada manusia. Kenapa? Yang kita tahu setiap nabi rasul itu kan Allah utus untuk kaum dia, betul tak? Bila satu nabi rasul diutus oleh Allah kepada satu kaum, dia dah meninggal, kalau datang nabi yang lepas itu, dah yang nabi sebelumnya dah habis tugas. Dia untuk kaumnya sahaja, zamannya sahaja. Datang nabi yang lain, dah kena ikut nabi yang baru. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dilantik oleh Allah rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, ya kan? Tapi kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Allah lantik jadi imam, jadi ikutan kepada manusia? Kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab daripada keturunan Nabi Ibrahim itu dilahirkan oleh Allah rasul-rasul dan nabi-nabi yang berikutnya, ya kan? Sebanyak-banyak nabi rasul yang diutus oleh Allah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olah nabi-nabi dan rasul-rasul ini dia bawa daripada datuknya yang Nabi Ibrahim tadi. Itu satu. Yang kedua, kita akan lihat dalam ayat ini, sebab Nabi Ibrahim lah dibantu oleh anaknya Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk bina Kaabah. Nampak tak? Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah bina Kaabah. Sebelum Nabi Ibrahim belum ada Kaabah. Jadi bila dia yang bina Kaabah, itu peninggalan dia, ya kan? Diperintahkan oleh Allah. Jadi lepas Nabi Ibrahim, dah orang datang ke Mekah melakukan ibadat-ibadat yang tertentu di kawasan Kaabah, sedangkan itu peninggalan Nabi Ibrahim. Seolah-olah walaupun kita ini bukan namanya umat Nabi Ibrahim alaihi salam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya bila kita ini dalam solat menghadap ke Kaabah sebagai kiblat kita, kan ada talian ikatan dengan Nabi Ibrahim. Kita melaksanakan ibadah haji, kita pergi ke Kaabah, ke Mekah, kan ada ikatan talian dengan Nabi Ibrahim. Maka itu Allah katakan, kami lantik engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin kepada manusia seluruhnya. Nampak tak tuan? Subhanallah. Dan ini peringatan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ini datuk kita sama-sama. Kamu Bani Israel, kami orang Arab. Kenapa? Kerana kami semata-mata orang Arab. Rasul daripada kami, kamu tak terima, kamu tolak. Padahal kita daripada datuk yang satu. Lihat, ada peninggalan di depan mata kita sendiri. Malah Allah kekalkan kawasan Kaabah itu ada bekas tempat solatnya ataupun ibadat sembahyangnya Nabi Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim berdiri, ya kan? Itu yang sekarang kalau orang pergi Mekah kita tahu tu, yang dalam ada bentuk kaca yang dengan tembaga tu dalam tu, dinamakan apa tu? Makam Nabi Ibrahim, kan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan bermakna kubur Nabi Ibrahim, tak, jangan salah sangka. Biasa kita kalau sebut makam-makam kita ingat kubur, ya, tempat ditanam seorang yang saleh, kita katakan makam. Tapi yang di Mekah, kawasan Kaabah itu ada satu batu kemudian ditutup dengan cermin kaca, ditutup dengan rangka tembaga, dikatakan makam Ibrahim. Bukan itu tempat ditanam Nabi Ibrahim, tidak, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Qama maknanya berdiri. Waktu Nabi Ibrahim dulu bersama dengan anaknya Ismail bina Kaabah, itu di antara tempat Nabi Ibrahim berdiri sambil berdoa kepada Allah, sambil bina Kaabah itu bersama-sama dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi sampai sekarang kita pergi Kaabah nampak ada ikatan hati kita
dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Nabi Ibrahim dilantik oleh Allah jadi imam kepada seluruh manusia. Begitu tuan ya. Baik. Kata Allah lagi, qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata kembali kepada Allah. Allah dah kata, wahai Ibrahim, aku lantik engkau jadi imam kepada manusia. Ibrahim minta kepada Allah. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku minta daripada keturunan aku pun dapat keistimewaan itu. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, bukan setakat aku sajalah yang kau lantik jadi pemimpin. Bukan hanya aku sajalah yang kau berikan keistimewaan, kemuliaan menjadi nabi. Aku minta, ya Allah, keturunan aku juga ada di antara mereka itu yang kau berikan keistimewaan dan anugerah menjadi pemimpin, nabi dan rasul kepada umat manusia. Ya kan? Rupa-rupanya kalau kita lihat seperti mana diatur oleh Allah, nabi-nabi dan rasul itu daripada keturunan Nabi Ibrahim, sebab memang itu doa dan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampailah kepada nabi yang terakhir, nabi yang penutup kepada sekalian nabi dan rasul. Siapakah itu? Mirza Ghulam Ahmad? Bukan. Yang terakhir ialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatamul anbiya, khatamun nabiyyin. Dialah penutup kepada sekalian nabi. Tak ada selepas itu lagi dah. Sebab itu kalau ada orang yang mengaku selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dapat wahyu, itu pembohong dan pendusta semata-mata. Sebab itu para ulama satu dunia daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila, siapa sahaja mengaku dia nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ulama tidak teragak-agak mengatakan pembohonglah orang itu. Ya kan? Baik, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah juga pemimpin daripada kalangan zuriatku. Allah tunaikan. Tapi kata Allah apa? Qala, Allah berkata, la yanalu ahdiz zalimin. Apa makna la yanalu ahdiz zalimin? Janjiku tidak tidak sampai kena kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maknanya apa? Allah akui dan Allah terima. Wahai Ibrahim, kau minta keturunanmu juga ada yang aku lantik jadi pemimpin, nabi dan rasul, aku tunaikan. Tetapi keistimewaan ini aku tak akan beri kepada orang yang berlaku zalim. Walaupun keturunanmu wahai Ibrahim. Nampak tak? Walaupun keturunanmu. Jadi satu keistimewaan Allah berikan kepada keturunan Nabi Ibrahim dengan syarat jangan ada di antara mereka yang melakukan kezaliman, dosa, maksiat, kemungkaran. Kalau ada daripada golongan keturunan Nabi Ibrahim yang jauh daripada Tuhan, yang menzalimi diri sendiri dengan dosa dan kemungkaran, orang macam ini tak mungkin menjadi nabi dan rasul, tak mungkin mendapat keistimewaan daripada Allah menjadi pemimpin kepada manusia. Ya kan? Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu keturunan Nabi Ibrahim, ya kan? Dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam sebahagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ini berselawat, bukan hanya selawat kepada baginda, tapi juga selawat kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap termasuk kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keturunan Nabi itu ada kemuliaan. Sebab itu juga kalau kita lihat keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh menerima apa tuan? Zakat tak boleh. Kalau kasih hadiah boleh. Tapi keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab ada kemuliaan tertentu, dia tidak boleh terima zakat.
Kalau dia susah, bantuan yang lain. Kita sebagai satu umat memuliakan keturunan Nabi, kita kasihlah hadiah ke, bantuan ke. Tapi zakat tak boleh terima. Itu di antara kemuliaannya. Cuma berdasarkan ayat ini menunjukkan keturunan memang ada kemuliaan. Tapi kalau ada di antara keturunan Nabi ini sendiri memilih untuk menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mahu bertakwa kepada Allah, maka kemuliaan itu akan hilang daripada dirinya. La yanalu ahdil zalimin. Janji aku nak berikan kemuliaan pada keturunanmu wahai Ibrahim, boleh aku kasih, tapi dia tak akan kena dan tak akan sampai kepada orang yang memilih kezaliman dan penganiayaan. Nampak tak? Ya. Jadi bagi sebagian orang, kalau orang mengatakan, ya, mana ada keturunan Nabi ni ada keistimewaan, saya kata ada. Sebab Nabi sendiri dah pesan, bila selawat juga kepada keluarganya, ada kemuliaan. Sebab itu keturunannya masuk keluarga dia tadi tak boleh terima zakat. Kenapa? Ada kemuliaan yang tertentu kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menyayangi dan mencintai keturunan dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menafikan sama sekali, kita kata kurang tepat. Tapi sebaliknya, kalau ada orang pula kata semua keturunan Nabi tu mulia lah ustaz, semuanya kita kena sanjung, semua kita kena hormat, tak juga. Tengok dia baik ke tak baik. Kalau keturunan Nabi SAW tapi pilih untuk tidak solat sebagai contoh, ada tak? Ada, saya pernah jumpa orangnya. Ada keturunan Nabi SAW tapi pilih untuk minum arak, ada tak tuan? Saya pernah jumpa orangnya. Kalau orang macam gini, minta maaf lah. Memang Allah nak kasih kemuliaan pada keturunan Nabi Ibrahim. Memang Allah nak kasih kemuliaan kepada keturunan dan kita kata zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak sendiri pilih, walaupun awak keturunan Nabi, pilih kefasikan, kemungkaran, kejahatan, tak dapatlah kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ustaz, kita ni yang Jawa-Jawa, yang boyan-boyan, macam mana bukan keturunan Nabi ni? Kita sebagai hamba Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semua kita keturunan Nabi ke bukan keturunan Nabi ke sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan kita adalah dengan dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima itu dan pelihara kemuliaan itu. Pelihara kesucian zuriat yang Allah berikan kepada kita, sebab kita manusia. Akhirnya semua kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya kan? Baik. Itu ayat 124. Juga menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemuliaan Allah beri itu mestilah terlebih dahulu melalui ujian dan berjaya menghadapi ujian. Kalau kita jadi manusia, janganlah kita berangan-angan untuk dapat keistimewaan, dapat anugerah, dapat darjat yang mulia di sisi Tuhan, sedangkan kita tidak mahu diuji oleh Tuhan. Ada ujian kita larikan diri. Apatah lagi kalau datang ujian kita gagal menghadapi ujian tadi berdasarkan panduan daripada Allah dan Rasulnya. Jangan haraplah kita dapat kemuliaan. Mesti tabah menghadapi ujian. Mesti kekal dengan keimanan kita dalam menghadapi cobaan. Sebab ujian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam Quran Allah mengatakan, apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu sahaja mengaku, oh kami beriman dah, sedangkan mereka tak diuji. Kata Allah, mesti diuji. Nabi Ibrahim Allah lantik jadi Nabi. Nabi Ibrahim Allah berikan kemuliaan jadi pemimpin selepas Nabi Ibrahim berjaya melalui ujian. Kita tidak boleh, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara ujian yang kita hadapi ialah bisikan-bisikan hati kita. Kadang-kadang bisikan hati kita ni cenderung pada satu perkara, kadang-kadang kuat sangat kecenderungannya. Padahal benda itu Allah tak larang, Allah tak izinkan. Padahal benda itu Allah tak benarkan. Lalu kita kata, tak bolehlah, memang aku dah dilahirkan macam ini, nak buat macam mana, ya kan? Takkanlah Allah zalim jadikan aku macam ni, memang dah macam ni, dah susah nak buang, kata dia. Nah,
itu terletak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berangan-angan kita akan mulia sama ada dunia ataupun akhirat kalau ujian Allah gagal kita lalui. Sebab ada manusia macam itu, kerana tarikan nafsunya kuat sangat, kerana dorongan nafsunya tadi hebat sangat, dia salahkan Tuhan, tak nak tunduk pada peraturan Allah. Sebab itu kalau kita lihat pernah berlaku zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pernah ada satu orang yang ditangkap yang melakukan sesuatu jenayah. Kalau tak silap saya, jenayah apa? Mencuri ke apa kalau tak salah, ya? Nak jalankan hukuman. Lalu dia kata dia berhujah dengan Sayyidina Umar. Dia mengatakan, aku buat salah ni sebab Allah dah takdirkan aku buat salah. Nak buat macam mana, kata dia. Kalau aku mencuri tu, Allah dah takdirkan aku mencuri barang ini sekian hari bulan di tempat ini, kata dia. Kalau Allah tak takdirkan aku curi, takkan aku mampu bercuri, kata dia. Ya kan? Betul ke salah? Betul ke salah? Macam betul lah. Kan Allah kata setiap segala sesuatu Allah yang tentukan. Ya kan? Nak buat macam mana Ustaz? Ustaz jangan salahkan saya lah. Kalau saya tak sembahyang ke apa ke, saya makan botol ke, minum arak ke, memang Allah dah takdirkan saya minum arak, saya minum arak lah. Kalau Allah tak takdirkan saya minum arak, saya tak akan minum arak. Kalau Allah takdirkan saya tak minum, ya kan? Ni khalifah dah nak jalankan hukuman dah ni. Nak rotan ke, nak potong tangan ke, ya kan? Apa jawab Sayyidina Umar? Kalau begitulah, ni aku potong tangan pun Allah takdirkan aku potong tangan kamu. Kalau Allah tak takdirkan aku tak boleh potong, kata Sayyidina Umar. Padan juga, ya kan? Ada orang macam tu, dia tak nak tunduk kepada Allah, dan itu merupakan ujian hidup sebagai hamba Allah. Lalu nak tuduh Allah yang bukan-bukan. Lepas tu konon sangka diri dia baik, konon sangka diri dia itulah yang jadi mangsa patut dikasihani, ya kan? Mereka yang faham maka fahamlah maksud saya ini, ya kan? Jadi sebab itu saya minta tuan-tuan, puan-puan, terutama adik-adik, belia, remaja, pemuda dan pemudi, kalaulah dalam agama kita sebagai orang Islam ada satu perkara yang kita rasa susah, kita rasa tak boleh lah Ustaz, benda ini memang dah sebati saya dilahirkan macam begini, macam mana saya nak tinggalkan, macam mana saya nak berubah? Kalau semua orang kata saya salah, sudahlah saya masuk neraka, sudahlah, nak buat macam mana? Saya tak boleh nak lawan Ustaz, saya tak boleh nak atasi Ustaz, saya tak boleh nak berubah Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik yang punya perasaan seperti ini, jujurlah kita dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para anbiya, sedangkan para rasul pun diuji oleh Tuhan. Jangan ingat kita ini boleh hidup tanpa perlu hadapi ujian. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan apa? Diuji dengan penyakit yang tertentu, ada orang diuji dengan kesihatan, tak pernah sakit pun ujian juga daripada Tuhan, tengok syukur ataupun tidak, ibadat ataupun tidak. Ada orang diuji dengan perasaan cenderung nak buat kejahatan, atasi kejahatan itu, atasi suara itu. Allah bila jadikan kita sebagai manusia, Allah bekalkan kekuatan kepada kita. Kalau ada bisikan yang tidak baik, bila Allah larang, maknanya kita mampu atasi. Cuma kuat ataupun tidak kuat kita nak menghadapi ujian tersebut, ya kan? Jadi kalau ada adik-adik, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, belia yang punya masalah, macam mana nak tangani perasaan, kecenderungan yang tertentu, carilah pimpinan. Cuba di Masjid Darul Makmur ni ada ustaz-ustaznya. Ustaz-ustaznya yang ada pun yang bertugas bukan yang tua-tua. Kalau yang belia-belia nak minta pandangan ustaz yang tua-tua mungkin segan. Ada generation gap lah ustaz. I cannot communicate lah with old men, kata dia. Ada ustaz muda-muda kat sini, ada pegawai belia yang terlatih, datang, insya-Allah ikhlaskan hati, walaupun susah, walaupun perit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, sebab itu Allah uji kita.
lihat para nabi bila Allah uji, mereka berjaya, Allah berikan keistimewaan yang tidak disangka-sangka oleh akal manusia, yang tak boleh dijangka oleh sesiapa pun. Allah nak kasih kemuliaan, Allah kasih sehebat-hebat kemuliaan yang ada. Begitu dengan diri kita, ya kan? Cari pimpinan, cari bantuan, insya-Allah ada hamba Allah yang boleh membantu kita. Baik. Kemudian kita lihat ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Kaabah itu sebagai tempat perhimpunannya manusia. Jadi sebab itu kalau kita lihat sekarang, orang datang berduyun-duyun ke Kaabah itu tak putus. Malah kalau disekat-sekat pun orang marah. Yang dah rancang nak pergi, ya kan, visa masih tak dapat lagi, marah kita, ya kan, tak sabar kita. Sebab apa? Sebab hati tu sudah ditarik-tarik ke datang ke rumah Allah. Kenapa jadi tarikannya kuat sangat? Padahal Mekah, Kaabah tu bukan, tuan tengok Kaabah tu, cuba cerita kat saya Kaabah tu cantiknya apa, saya tanya. Kalau tengok pada ukuran manusia lah, manusia biasa lah, manusia biasa. Kalau tengok pada ukuran mata kita, bandingkan Kaabah dengan Masjid Darul Makmur ni, mana lagi cantik, saya tanya. Kaabah tu square, cube aja, 4 segi. Tak ada perhiasannya, tak ada tingkapnya, aircon tak ada, kipas tak ada, tak ada apa-apa. Dalamnya kosong, cuma ada tiang-tiang rangka-rangka sikit, ada tembok batu begitu. Yang buatkan cantik sikit pun sebab ada kelambu dia tiap-tiap tahun ditukar dengan tulisan daripada benang emas, ya kan. Tapi Kaabah, cantik apa Kaabah tu kalau ikut mata kita lah. Apa ada Kaabah tu? Sampaikan daripada mula Nabi Ibrahim alaihi salam bina Kaabah, dah ribuan tahun sampai sekarang, manusia tak putus-putus datang ke Kaabah. Saya rasa kalau orang yang tak beriman sekalipun, kalau tidak ada larangan masuk tanah haram, dia pun nak datang tengok, ya kan? Tapi sebab ada larangan, orang tak beriman tak boleh masuk tanah haram. Kalau tak dah jadi tempat pelancongan dah, ya kan? Tapi kenapa manusia ni sibuk nak datang dekat dengan Kaabah? Nak tengok apa? Orang kalau datang sebab satu tempat nak tengok ada benda yang menarik, benda cantik. Kalau orang pergi Mesir tu tengok piramid besar, wah, saintis daripada dulu sampai sekarang fikir pening pada macam mana orang dulu tak ada mesin, tak ada apa canggih macam sekarang, tapi boleh bina piramid tu. Setiap batu dia tu lebih tinggi daripada tinggi manusia. Bayangkan beratnya batu tadi. Macam mana dia tompok sampai begitu tinggi. Kemudian tepat pula ukuran dia tu. Tapi Kaabah ada apa? Nah, kita lihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak lenturkan hati manusia, kalau Allah nak lembutkan jiwa manusia, kalau Allah nak buat hati manusia ini tertarik dan suka kepada sesuatu walaupun zahirnya benda itu tak ada apa-apa, Allah mampu lakukan demikian. Begitu sebaliknya, kalau Allah hendak bentuk hati manusia membenci satu perkara, padahal benda itu secantik-cantik benda di dunia ini, Allah mampu buat hati kita benci dan tidak suka. Sebab itu Allah mengatakan dalam ayat ini, kan Allah kata apa tadi? Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ingatlah ketika kami, yakni Allah, jadikan Baitullah Kaabah itu tempat perhimpunannya, datang semua manusia berduyun-duyun hendak menziarahinya. Zaman jahiliah, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jahiliah datang ke Kaabah tak? Datang. Walaupun mereka tak sembah Allah, walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka datang ke Kaabah. Sebab itu zaman Arab jahiliyah, dalam Kaabah, keliling Kaabah itu penuh dengan batu-batu berhala, patung-patung berhala, ya kan? Orang yang tak mentauhidkan Allah pun sibuk nak datang pergi Kaabah. Nampak tak? Apa tak lagi orang yang memang beriman kepada Allah.
ditanya orang, apa special sangat Kaabah tu sampai semua orang nak pergi sana, kenapa? Kita kata sebab memang Allah dah jadikan Kaabah itu jadi pusat perhatian manusia. Ya, ja'alna al-baita mathabatan linnas wa amna. Apa makna amna? Tempat perhimpunan manusia dan juga tempat rasa aman, rasa damai, tenteram hati kita sebagai manusia. Orang kalau beriman tuan-tuan, kalau pergi Mekah, saya yang dah pernah pergi Mekah tahulah ya, nak cerita pun susah. Kita kalau sampai tanah haram, untuk kali pertama kalau datang Masjidil Haram, masuk dalam masjid, masuk pintu sahaja kalau tengok nampak Kaabah depan mata kita, ya Allah, perasaannya tak boleh nak cakap dah. Padahal kita kata bangunan cuma 4 segi je, tak ada perhiasan apa-apa, tak ada yang istimewa pun. Tapi bila pandang Allah, hati kita tersentuh. Yang menangis, yang mengalir air mata, yang tergamam, mulut tak bercakap apa-apa. Waktu itu rasa macam nak rebah dah untuk orang yang kali pertama masuk. Untuk orang yang dah 30 kali pergi Mekah, walaupun taklah dia punya rasa macam kali pertama, tapi tetap akan merasa kedamaian dalam hati. Setiap kali datang Masjidil Haram, setiap kali duduk dapat menatap Kaabah, salat menghadap Kaabah, subhanallah, ketenteraman hati kita berbeza. Biar masjid tu sesak macam mana pun tuan, ribuan, malah mungkin ada masa jutaan manusia berhimpun pada musim haji, sesak kita nak masuk pun nak masuk, langgar sana langgar sini, sembahyang pun kadang-kadang sembahyang pun tempat kecil sangat tak muat je kan. Walaupun masuk dah pakat-pakat ya, awak nanti lepas habis sembahyang kita jumpa kat pintu tu. Walaupun lepas sembahyang tak jumpa dah, selipar entah hilang ke mana. Tapi tuan nak kata bila dapat salat kat dalam kawasan Kaabah, subhanallah, kata Allah, wa amna, rasa keamanan, kedamaian, keindahan dalam hati manusia. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, selalu ustaz-ustaz kita pesan, sebelum pergi haji ataupun sebelum pergi umrah, ikut kursus dulu, ya kan? Kursus tu bukan setakat mengajar kita nanti nak buat apa, nanti nak baca apa hukumnya, nak kena bayar dam bila, nak pergi naik bas pindah daripada satu tempat ke satu tempat tu macam mana, bukan setakat itu. Tapi kursus itu sebagai persiapan. Jangan sampai kita datang ke tanah haram, tengok Kaabah yang kata Allah mathabatan linnasi wa amna, tempat perhatian manusia, tempat Allah letakkan kedamaian dalam hati manusia. Kita datang, kita tak rasa kedamaian, hati kita tak tersentuh, hati kita tak rasa tenang. Macam mana boleh berlaku macam tu? Sebab kita tak buat persiapan. Nak pergi tak ada persiapan, tak ada fahamnya, tak ada ilmunya, tak ada pemurnian hati dan kesucian jiwa. Tuan, kalau ikut kursus haji kena faham, kenapa ya ustaz kursus haji ni panjang sangat? Orang baru balik haji bulan Muharram dah start kursus, padahal nak pergi haji lagi 10 bulan lagi, ya kan? Lagi 11 bulan. Kita kursus ala bukan banyak sangat, hukum-hukum nak belajar, kasih nota, baca sikit, kursus 2-3 minggu pun kita boleh tangkap, kita boleh ingat, kita boleh faham, ya kan? Dia bukan masalah nak tahu caranya. Tapi sebab itu kita lihat dalam kursus, nanti pembimbing ustaznya ajak berzikir, ajak berdoa, ingatkan tentang penyakit-penyakit hati, ingatkan tentang tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Itu semua persiapan. Sebab kita nak sampai sana rasa mathabatan linnasi wa amna dalam ayat ini. Rasa ada tersentuh hati kita, ya kan? Dan itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Saya bila baca ayat ni saya teringat, saya ingat saya pernah bawakan hadis ni, hadis qudsi. Pernah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, seorang insan hamba Allah, kalau dia itu taat baik pada pandangan Allah, sampai Allah mencintai dia, Allah akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan hambaku itu, maka aku perintahkan engkau pun mesti cinta kepada dia.
fa ahabbahu Jibril. Lalu Jibril jatuh cinta kepada orang tersebut. Jibril akan berkata pula kepada penghuni-penghuni langit, maknanya para malaikat yang ada. Kata Jibril, wahai penghuni langit semuanya, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai sekalian penghuni langit, para malaikat sekalian, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan itu, fulan bin fulan itu, hamba Allah yang tertentu itu, maka hendaklah kamu semua turut rasa cinta kepadanya. Fayuhibbuhu, maka seluruh penghuni langit akan rasa jatuh cinta kepada orang tersebut. Lalu kemudian thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah akan letakkan di dalam hati penghuni-penghuni dunia dapat rasa terima kepada orang tersebut. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seorang manusia, Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni ubghidhu fulanan, aku benci terhadap fulan itu, hambaku sendiri. Fa abghidhu, maka hendaklah engkau juga turut rasa benci kepadanya. Lalu malaikat Jibril akan rasa benci kepada insan tersebut. Malaikat Jibril akan berkata kepada seluruh penghuni langit, wahai sekalian malaikat, sesungguhnya innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhu. Kata malaikat Jibril, Allah benci dengan fulan yang satu itu, hendaklah kamu semua turut rasa benci kepadanya. Maka seluruh penghuni langit, para malaikat akan rasa benci kepada manusia yang dibenci oleh Allah tadi. Kemudian diletakkan thumma yudha'u lahul baghdha'u fil ard. Kemudian Allah akan letakkan di kalangan penghuni dunia sekalipun akan ada rasa benci kepada orang itu. Subhanallah, tuan. Seperti mana Kaabah, Allah boleh bentuk hati manusia rasa tertarik dengan Kaabah. Berduyun-duyun sepanjang zaman, beratus ribuan tahun manusia datang untuk ziarah Kaabah. Begitu Allah kalau sayang seorang hamba, Allah boleh perintahkan malaikat semua sayang padanya. Tetapi kalau Allah dah benci dengan seorang hamba, Allah perintahkan Jibril benci pada dia, Jibril perintahkan malaikat semua benci kepada dia. Orang-orang yang hidup di atas muka bumi pun Allah letakkan dalam hati mereka rasa tak senang dengan dia. Semak diri kita, agak-agak kita ni dalam golongan yang macam mana ya? Agak-agak kita ini bila masuk masjid Allah ini, duduk di sini dengan segala amalan kita, tindak tanduk kita, akhlak kita, ketaatan kita yang masih sedikit mungkin, agak-agak malaikat yang banyak dalam masjid Allah ini, dalam Darul Nur ini, agak-agak malaikat yang ada sayang kita ke benci kita, tuan sekalian. Sebab itu tidak pelik kalau ada orang yang disanjung-sanjung, ada orang diminati sebab dialah selebriti katalah. Tapi sebenarnya di kalangan hati manusia yang ada dalam diri masyarakat menyampah ke orang macam ni, walaupun disanjung-sanjung. Tetapi ada orang kadang-kadang hidupnya serba sederhana, siapalah dia, tak ada kedudukan, orang pun tak kenal sangat, tapi setiap kali orang jumpa dia rasa senang hati dengan dia, ya kan? Itu antara tanda kemungkinan besar sebab Allah sayang pada orang seperti ini. Malaikat-malaikat Allah sayang kepada hamba Allah seperti ini, dan Allah letakkan dalam hati penghuni dunia pun rasa senang kepada dia. Ya? Selalu kena semak diri kita, tanya diri kita, ya Allah, siapakah aku di sisimu? Apakah aku hamba-Mu yang Engkau cintai, ataupun sebaliknya aku ini hamba yang Engkau murkai dan Engkau benci? Tanya pada diri kita. Kalau kita berada dengan para malaikat, malaikat datang bertemu kita, malaikat datang dalam keadaan sayang pada kita, ataupun malaikat datang dalam keadaan benci dan menyampah kepada kita, ya, itu kuasa Allah. Jangan sombong kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita habiskan ayat ini sedikit lagi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat solat, ya kan? Sebab itu kan disunatkan kalau orang lepas tawaf kan sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau boleh tempat paling afdal sekali sembahyang sunat 2 rakaat lepas tawaf tu kat mana? Di makam Ibrahim, ya kan? Tu Kaabah, ini makam Ibrahim paling afdal ini.
di kawasan makam Ibrahim. Kalau dapat, kenapa kita katakan afdal sembahyang di makam Ibrahim? Sebab Allah dah perintahkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah kawasan sebahagian makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk kita dirikan salat. Tapi kalau orang dah ramai tak boleh buat lah. Nak buat macam mana? Ada orang tak faham. Kalau tak faham, so boleh lepas habis tawaf nak sembahyang kat situ juga. Dah orang lain tawaf sondol dia, dah mengamuk dah. Sembahyang pun melayang-layang, yang orang jalan pun tersondol-sondol, tersandung-sandung. Sebab itu dalam Islam ada perintah kita buat. Dalam keadaan tertentu tak mungkin dapat kita buat dengan baik, tak perlu buat. Ya kan? Datang Ramadan wajib puasa. Tapi kalau orang yang dah tak larat puasa sebab berpenyakit, tak payah puasa. Allah ustaz, malulah orang lain puasa, aku tak puasa. Pasal malu pula, Allah dah kasih hadiah. Bukan kamu sengaja tak nak puasa. Dah datang bulan Ramadan, memang ada penyakit, mungkin dah tua, dah tak larat, hatinya nak puasa. Allah kasih pahala sama macam orang yang berpuasa. Sama tuan. Pasal dia hendak sangat puasa tapi tak mampu puasa. Tak naklah ustaz, nak puasa juga. Mati. Mati apa? Tak baiklah cakap mati katak. Mati manusia juga. Ada ke manusia mati katak pula? Tapi kan memudaratkan diri sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya kan? Kalau boleh salat, diperintahkan salat itu di antara rukunnya salat berdiri. Salat fardu, ya kan? Kalau tak boleh berdiri nak buat macam mana? Paksa juga berdiri, tombang tuan. Kalau boleh berdiri juga tapi terketar-ketar lututnya, tak, paksa juga berdiri. Padahal diberikan keringanan oleh Allah. Apa yang berlaku? Mengganggu khusyuknya. Orang lain salat ingat Allah, dia salat ingat boleh tahan ke tidak aku berdiri ni, boleh tahan ke tidak. Allah berikan keringanan hati kita, ya kan? Ada orang berdiri boleh. Kalau yang ada orang berdiri tak boleh, sembahyang duduk. Ada orang berdiri boleh tapi sujud tak boleh, duduk kat lantai tak boleh, lututnya tak boleh lipat. Ya sudah, berdiri Allahu Akbar. Nanti lepas rukuk nak sujud, duduk atas kerusi, dibenarkan oleh Allah. Ya kan? Kita habiskan sedikit lagi. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dua anak beranak ini Allah perintahkan apa? Tahira baitiya, bersihkanlah rumahku. Kaabah itu bukan rumahku maknanya Allah tinggal kat situ, tak, tapi itu satu bangunan milik Allah, ya, bukan milik sesiapa. Jadi diistilahkan sebagai rumah Allah. Macam kita kata masjid, ini rumah Allah tak? Rumah Allah. Jangan pula ada gambaran, wah Allah tinggal dalam masjid ni, sebab tu kita datang kat sini tak boleh cakap-cakap pasal dunia. Tak, bukan Allah tinggal dalam masjid. Tapi yang namanya masjid ini milik Allah, bukan milik sesiapa. Bukan pengerusi masjid pun. Mana pengerusi masjid? Bukan pengerusi masjid punya pun, tetapi milik Allah. Maka dinamakan ini rumah Allah, ya. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf, juga untuk orang-orang yang iktikaf, juga kepada orang-orang yang melaksanakan rukuk dan sujud kepada Allah. Kena jaga kebersihannya, kemurniannya. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kembali membuka kota Makkah, Fathu Makkah, apa di antara pertama yang dibuat oleh Nabi? Nabi bersihkan semua berhala-berhala, Nabi bersihkan, buang. Yang dalam Kaabah ada berhala, buang. Yang luar Kaabah, keliling Kaabah dalam Masjidil Haram, Nabi buang semua. Sebab Allah dah perintahkan, tahira baitiyah, bersihkanlah rumahku itu, ya, untuk orang boleh tawaf, boleh iktikaf, boleh rukuk, boleh sujud dalam keadaan mentauhidkan Allah Tuhan yang satu sahaja, ya kan? Nah, begitu keadaan kita, dan itulah yang kita ngadap tiap-tiap hari dalam solat kita. Bukan kerana Allah ada di situ kita sembahyang, kita menghadap sama macam orang lain menghadap dia punya berhala. Tak, Kaabah bukan berhala kita. Bukan kat situ Allah duduk sebab tu kita salat menghadap Kaabah. Tak.
tapi sebab Allah nak ikat hati kita ini menjadi satu umat. Bila salat kepada Allah yang satu, biarlah kita menghadap arah yang sama juga. Jangan sampai dia sembah Allah, dia sembah, tapi yang ini ngadap barat tu, ngadap timur ni, ngadap selatan. Tak boleh. Sebab dalam agama Allah ini, Allah hendak kita mempunyai arah yang sama, hati yang sama, saf yang sama, jamaah yang sama. Sampaikan dalam, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bila? Besok. Macam betul aja. Peristiwa Isra Mi'raj yang biasanya kita sambut dalam bulan Rajab. Biasanya sebagian besar umat Islam mengatakan 27 Rajab, padahal itu khilaf. Ada ulama yang terima, ada ulama tak terima. Kita tak nak masuk bab khilaf itu. Tapi kita ambil iktibar dalam peristiwa Isra Mi'raj. Diriwayatkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, dibawa berjalan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku di Al-Masjidil Aqsa? Apa yang berlaku di sana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang salat berjamaah. Salat berjamaah dengan siapa? Salat jamaah dengan siapa? Dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Oh, macam mana ustaz? Kan dah meninggal semua, dah wafat semua. Ada yang dah meninggal ratusan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuasa Allah. Bukan kuasa kita, bukan boleh kita gambarkan. Kalau memang dikhabarkan begitu, ya mungkin memang boleh berlaku sebab Allah aturkan. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia, Allah yang berkuasa membangkitkan mereka kembali. Bukan setakat pada hari kiamat, bila-bila masa kalau dikatakan pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan nabi dan rasul yang lain, begitulah yang berlaku. Tapi nak cerita apa? Nak cerita betapa nabi-nabi ini walaupun zamannya berbeza, walaupun kaumnya tak sama, walau tempat mereka berdakwah berlainan rupa, tetapi sebenarnya mereka berada dalam satu jamaah. Nampak tak? Kalau nabi-nabi yang berbeza begitu sekali zamannya, yang membawa kitab yang berlainan ada satu dengan yang lain walaupun isinya sama, tetapi disuruh berjamaah bersama. Ini kan pula sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apa yang membezakan kita sampai kita nak berpecah belah? Sedangkan kiblat kita sama, itulah Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kemuliaan menjadi linnasi imaman, pemimpin kepada seluruh manusia. Nah, kita semua berimamkan kepada Nabi Ibrahim sebab kita menghadap Kaabah tadi yang dibina oleh beliau dalam solat kita tiap waktu, 5 waktu satu hari paling sedikit, ya kan? Dan itulah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita nak tinggi darjat di sisi Allah, kita nak dekat hampir kedudukan kita kepada Allah. Macam mana caranya? Tiap-tiap waktu Allah tentukan, mari orang beriman kena naik mi'raj. Mi'raj maknanya naik ke atas. Macam mana caranya? Tak payah cari burak, tuan. Tak payah cari burak. Tahu burak? Burak tu kan kenderaan yang ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita mi'raj tiap-tiap waktu seperti mana yang ditentukan oleh Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita naik mencari keridaan Allah. Sebab itu dalam solat, sedikit lagi sebelum tutup, sebelum kita tangguhkan hingga pertemuan minggu hadapan, tuan-tuan sekalian, diajar kepada kita, sebahagian ulama para salihin mengajar di antara panduan dan petua untuk kita ini dapat khusyuk dalam solat kita, supaya solat kita mampu mi'raj naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah bila nak mulakan solat, tinggalkan dunia. Bila nak mula solat, tinggalkan dunia. Kalau kita Allahu Akbar masih ingat kerja,
Allahu Akbar masih ingat bisnes kita, Allahu Akbar masih ingat lagi macam-macam urusan yang ada, tak naik solat kita, tak mi'raj kita. Para ulama mengatakan bila nak takbir Allahu Akbar, tinggalkan dulu, nanti dulu, itu semua nanti. Jangan ada, sebab itu diajar bila nak solat pastikan jangan ada gangguan, sebab kita nak tinggalkan dunia. Tengah solat Allahu Akbar, kan? Macam mana nak naik? Tengah solat sebut Allah, tapi dipanggil-panggil, ingat ni bos telefon, ingat, ya kan? Ni anak telefon, ingat, ni mak telefon. Matikan. Kadang-kadang saya pun lupa juga, tapi kalau ingat, matikan. Sebab kita nak mi'raj, dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam ibadat yang lain semuanya malaikat Jibril datang bawa kepada Nabi SAW, ayat daripada Allah, perintah daripada Allah. Tapi yang namanya salat, Nabi diajak keluar daripada dunia. Peristiwa Isra' Mi'raj, naik keluar, Allah perintahkan dirikan salat. Satu hari satu malam berapa kali Allah perintahkan? Berapa kali Allah perintahkan? 50 lah Ustaz. 50 itu asalnya, tapi kan dah dipotong-potong. Jangan nak action terror. 50 lah Ustaz saya buat satu hari. Manusia tak akan mampu buat 5 waktu sahaja. Tapi itu mi'raj kita. Caranya tinggalkan dunia. Nabi terima salat pun tinggalkan dunia ini, dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, Allah tetapkan pendirian kita, Allah satukan hati kita, seperti mana kiblat kita satu, Tuhan yang kita sembah kita satu juga. Begitulah juga dengan jamaah kita, hati kita satu, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang lain. Dan Allah pelihara kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalau ada kemuliaan yang telah kita dengar Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, telah ada kemuliaan Allah anugerahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim, mudah-mudahan ada juga kemuliaan walaupun tidak sama besarnya, ada juga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.